Tayyib, saya bahaskan dalam kelas yang lalu tentang hubungan agama ini dengan agama sebelum Rasulullah, baik itu agama yang dibawa oleh Nabi Musa atau dikenali dengan Yahudi, ataupun agama yang dibawa oleh Nabi Isa yang dinamakan An-Nasara, yang kedua-duanya adalah Ahlul Kitab. Hubungannya adalah begitu erat, di mana di dalam Taurat dan juga Injil terdapat berita-berita gembira yang disampaikan oleh Allah di dalamnya tentang diutusnya Nabi penutup kepada para anbiya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengkisahkan tentang ungkapan Nabi Isa kepada Bani Israel. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel, ketika Nabi Isa berkata kepada Bani Israel bahwasanya saya ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, membenarkan kepada ajaran yang ada di sebelum saya, yaitu At-Taurah, wa mubashiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, dan aku sampaikan berita gembira kepada kamu wahai Bani Israel, akan Rasul setelah aku namanya Ahmad. Rasul setelah aku namanya Ahmad. Kalimat itu ada dalam At-Taurah, dalam kitab Injil, dan diungkapkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Saf tentang perkataan Nabi Isa kepada Bani Israel atau kepada pengikutnya. Akan tetapi yang menyebabkan mereka Bani Israel, baik Yahudi ataupun Kristen, menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab mereka mendakwa kalau Nabi mereka kufurnya itu mereka meyakini kalau akan ada Nabi akhir zaman. Itu mereka yakini. Yang mereka kufur adalah karena Nabi itu daripada bangsa Arab. yakni tidak mau beriman kepada Rasulullah disebabkan oleh kerana Nabi Muhammad adalah daripada golongan orang Arab, sementara mereka meyakini kalau Nabi akhir zaman adalah daripada kalangan Bani Israel. Disebabkan oleh kerana Nabi sebelum Rasulullah hampir keseluruhan, bermula daripada Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, Nabi Ismail. Nabi Ismail tak ada zuriat yang menjadi Nabi kecuali Rasulullah. Tapi daripada Nabi Ishaq semuanya banyak menjadi Nabi. Yaqub, Yusuf, Ayyub, kemudian Musa, Harun, Shu'aib, semua itu daripada golongan Bani Israel. Semua daripada golongan Sulaiman, Daud. Hampir keseluruhan para nabi yang diutus oleh Allah adalah daripada kalangan Bani Israel. Mereka mendakwa kalau sebelum ini semua Bani Israel, kenapa penutupnya bukan daripada Nabi Bani Israel? Mereka pula mahukan Nabi daripada bangsa mereka sendiri. Maka itulah yang menyebabkan mereka enggan untuk beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada sebab yang itu, sebab-sebab yang lain juga seperti hasad dan dengki kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaitan antara agama yang dibawa oleh Nabi dan Nabi dengan agama sebelum baginda Rasulullah adalah yang melengkapi apa yang telah dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, para nabi, untuk membimbing dan memberi hidayah, dilengkapkan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah menceritakan kalau Nabi adalah penutup kepada seluruh para anbiya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mathali wa mathalun al-anbiya min qabli." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya adalah umpama orang membina bangunan. Pada bangunan itu ada yang sebuah tempat yang berlubang, yang belum ditutup, yang kalau ditutup akan nampak cantik bangunan itu. Setiap orang lalu pada bangunan itu mengatakan, andai bangunan ini ditutup, andai bangunan ini ditutup, untuk lengkap. Kata baginda Rasulullah, wa ana tilkal labinah, sayalah penutup kekosongan kepada bangunan tersebut. Seakan-akan ingin memberitahukan diutusnya para nabi sebelum Rasulullah, daripada zaman Nabi Adam sampai kepada zaman Rasulullah, merupakan satu bangunan
Yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Pelengkapnya kepada bangunan itu adalah terakhirnya adalah Nabi Muhammad SAW. Seakan-akan bangunan itu tidak akan lengkap tanpa diutusnya Nabi Muhammad SAW. Katanya, wa ana tilkal labinah, sayalah penutup kepada kekosongan bangunan tersebut. Lengkaplah bangunan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat manusia dengan diutusnya para anbiya, dengan diakhiri oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.